Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? This is take 2. Take 2 daripada apa yang saya nak buat sekarang. Okay. Sebelum saya go any further, saya nak say sorry. Saya nak minta maaf sebabkan tadi ada sedikit kekacau bilauan. Bilau sikit. Hello Zack, apa khabar? Hello, thanks for joining in lagi sekali. I'm really sorry pasal tadi. Sebabkan tadi ada sedikit macam tak tahu masalah sistem ke apa. So apa yang saya nak setting tadi tu tak jadi. So I try finishkan juga content saya. Saya cuba finishkan content saya juga supaya orang ataupun semua orang akan nampak lebih dapat benefit lah dengan apa yang saya cuba nak sampaikan tu kan. Sebelum tu Zack, if you don't mind, boleh tak komen sikit ataupun like sikit kalau katakan dengar apa yang saya cakap ni, ataupun mungkin gambar ni video ni terlalu silau ke apa ke, let me know. Saya cuba setting apa yang patut. Right, macam biasa, this is my take 2 daripada apa yang saya nak buat ni lah. And okay, boom. I really hope that okay, cool. Thank you for the likes. Meaning to say that I assume tak ada masalah dengan audio. Betul tak? Betul ke Ido? Okay. So thank you Eddie1, apa khabar? Macam biasa, kita akan cantik. Thank you. Apa yang kita cuba buat hari ni, Azwan Baharudin, thank you for the likes. Alright, why don't you join the community a bit? Macam how's that sound? Okay. Sebenarnya saya nak buat watch party kan. Tadi macam boleh, like kenapa pula tak boleh pula kali ni? So macam agak semak kepala sikit kan. If you don't mind, boleh tak ajar sikit nak buat watch party ni macam mana? Pening kepala dan semalam boleh pula. So we try to redo lagi sekali. I hope that apa yang saya cuba nak buat dekat sini is very very simple. Saya nak buat supaya lebih ramai orang akan dapat manfaat daripada apa yang saya cuba nak sampaikan kat sini. Well, honestly, tak ramai sini orang ambil pot sangat pasal nak kurus. Maksudnya macam ni. Tak, orang tak kisah pun nak gemuk ke nak kurus ke apa benda semua, because bagi diorang, as long as they have a good badan yang okay, dan okay dah tu, kenapa nak ni kan. Hello Muhammad Muaz Taufik, thanks for watching. Thank you for watching. Dia masih lagi buat perangai. Semalam masa saya buat live, saya ada buat watch party dekat group sebelah kan. Bila saya buat watch party kat group sebelah, dan alhamdulillah banyak juga orang terkesan dengan apa yang saya cuba sampaikan. And apa yang saya cuba sampaikan ini was very very powerful dan very very strong. Bukan nak perasan sendiri, tidak, tapi sebenarnya apa yang saya buat tu membantu orang dari segi mencapai diorang punya fitness goal diorang. It could be daripada gemuk ke kurus, it could be daripada kurus kering ke gemuk, and it could be daripada someone yang maybe dah kurus dah dan ada perut buncit pula, dan saya dapat bantu diorang macam manakah caranya untuk dapatkan flat tummy kat situ kan, supaya badan diorang lebih lebih langsing dan lebih fit lah kan. Ramai ada orang ada masalah dekat situ. Yang join ni boleh tak tunjuk like sikit ke, sebab saya nak tahu korang dengar ke tak. If you don't mind, show me some love sikit ke macam mana kan, because really appreciate kalau katakan you boleh komen ke apa ke kan, barulah saya tahu that you are okay.
sebenarnya apa yang saya cuba nak buat sebenarnya adalah membantu orang yang ada masalah ataupun ada masalah kurang yakin untuk turunkan berat badan, ada masalah kurang yakin untuk dapatkan tubuh badan yang lebih better daripada sebelum ni. Okay, maksud saya begini, maksud saya macam bila korang tengok diri korang sendiri kat depan cermin, what do you feel? Apa perasaan korang bila korang tengok? Adakah korang happy dengan apa yang korang tengok, ataupun korang rasa macam, well, I need to do something extraordinary supaya saya akan dapat something ataupun a little bit of something pada at least nantikan by end of 2020 I have achieved something, a little bit of goal yang saya nak dapat. Macam saya sendiri, this year 2019, saya punya goal was untuk dapatkan body fat percentage 10%. Last year saya nak dapatkan body fat percentage pun 10% juga, ataupun lesser than that. Maksud saya macam ni, you have goal, semua orang ada goal masing-masing. Semua orang nak dapatkan certain level of the way you, how you look, daripada physical, the way you look kan. Maybe mungkin muka korang tak handsome pun, ataupun mungkin muka korang tak cun pun. I'm really sorry, mungkin bunyi dia macam lah poyong ni kan. But it's really true. Korang rasa muka dah tak boleh fix, tapi badan korang boleh fix. Maksud saya badan boleh fix tu maksudnya begini, daripada kalau katakan muka tu muka pecah rumah kan, muka kapal pecah apa semua kan. But what if kalau katakan badan dia cantik, badan dia langsing ke, badan dia macam mana ke, macam mana pula kita punya persepsi pada orang yang macam tu? Adakah kita akan judge dia based on muka dia, ataupun adakah kita akan judge dia based on bentuk badan, physical look dia? Macam mana? Mestilah daripada physical look dia kan. Itu daripada apa yang saya perasan, apa yang saya nampak daripada orang sekeliling saya. Semua orang nak ada badan yang cantik, semua orang nak ada badan yang cool, badan yang handsome, sadar, at least badan kalau tak sadar pun nampak okey lah. Because why? Bila orang pandang dia, community pandang dia ada satu persepsi yang mana Mamat ni ataupun Minah ni seorang yang rajin, seorang yang bukan pemalas, dia adalah seorang yang rajin, seorang yang aktif, seorang yang menjaga kesihatan. Bila dia menjaga kesihatan, dia ada certain level of discipline, dia ada certain level of dedication dan commitment. And bila dia nak pergi interview, pergi minta kerja, bos dia yang nak interview tu mesti dah ada certain persepsi dah. Okay, Mamat ni kalau aku bagi dia kerja, dia mesti boleh buat, sebabkan kalau dia boleh jaga diri dia, maksudnya jaga tubuh badan yang daripada ke macam tu, secara dedicated dan secara committed dia boleh buat. Ini kan pula task yang aku nak bagi dekat dia, mesti dia boleh buat juga. Mesti bos ataupun interviewer tu akan ada macam tu punya perception. So kita rasa yakin tu akan lebih sikit. Agree tak apa saya cakap? Agree boleh tak macam komen lah sikit kan, agree ke tidak kan. So yes, itulah dianya apa yang saya cuba yang saya perasan lah, yang saya perasan daripada experience saya handling orang yang ada masalah, ataupun orang yang ada certain certain level yang macam mana macam tu kan. So apa yang kita cuba nak tolong, apa yang saya cuba nak tolong adalah saya insya-Allah saya dapat membantu, sebab itu adalah kepakaran saya. Dan daripada kepakaran saya itu, saya nak memperjuangkan supaya saya lebih dapat bantu lebih ramai lagi orang di sekeliling saya, di sekitar saya, supaya diorang akan dapat tubuh badan yang lebih better daripada sebelum-sebelum ni. Alright. Macam biasa, sebelum saya akan mulakan live, saya akan start dulu dengan bagi tahu tentang progress Batak Fitness. Dalam first video yang saya buat live tadi, saya dah bagi tahu, tapi saya nak bagi tahu lagi sekali sebab I'm very excited about this progress. Pertama sekali adalah Batak Fitness akan mengadakan collaboration dengan salah sebuah gym di Kajang, yang mana kami akan menjalankan aktiviti selama kami belum define lagi how many months ataupun the period of this program, tapi it's gonna be awesome sebabkan setiap minggu
participant akan dapat join classes macam Zumba. Kalau dia tak nak Zumba, dia ada body fit, Metafit. Kalau dia tak nak join Metafit, dia ada body pump. Kalau tak nak, dia boleh join yoga dan boleh join piloxing. And it's very exciting sebenarnya sebabkan dia ada juga kickboxing. So semua aktiviti-aktiviti yang dijalankan tu, dia akan membakar ataupun dia akan membakar lemak tu. Of course dia akan meletakkan korang di dalam satu community yang mana kesemua orang yang join this program adalah orang yang ada sama vision, sama drive dengan korang. Maksudnya macam ni, let's say kalau katakan korang rasa down, korang ada kawan baru korang tu yang boleh beritahu, jangan down lagi bro, you've seen your progress dan sebagainya kan, because I've seen mine and why don't you see yours juga. Macam itulah maksudnya, macam tu kan. Because saya berada juga di dalam satu circle dalam saya punya business, of course. Bila saya buat satu benda tu macam saya rasa macam down je, group circle ni akan membantu dari segi macam, jangan risau bro, you don't have to worry, just trust the process, just follow whatever your mentor tells you to do, just do it, ikut je, insyaAllah you will see your result. So apa yang saya buat, saya dah nak down tu, ada orang yang akan beritahu jangan down, ataupun tak nak jangan down tu, dia dah tunjuk dah, dia dah bakar dah semangat kita untuk kita stop rasa down. So itulah pentingnya bila kita berada di dalam satu community yang ada sama vision dengan kita. So dia punya topik dia adalah vision. So yes, alright. Hello Syamirul Kamarul Zaman. Hello Muhammad Muaz Taufiq. Hello Zak. Thank you for watching. Alright. Okay, macam saya cakap tadi, saya bercakap tentang progress. Selain daripada itu, saya juga dalam progress Batek ni juga yang akan buat this group activity ni adalah daripada orang yang ada certification untuk handle group exercise. So you don't have to worry because you are in a good hands. Dan insyaAllah bila you datang, you will see your result tu, bukan setakat result je, tapi you will see some benda yang best yang akan berlaku pada diri korang. Dan saya yakin benda yang akan berlaku tu adalah something yang korang tak akan menyesal langsung join. Okay. Dan selain daripada itu juga, saya pun ada buat sesuatu juga yang best dalam masa terdekat ni. Apa saya buat ialah, saya nampak ramai orang yang ada masalah untuk mengetahui pasal makan, nak faham tentang apa yang dimakan tu. Siapa yang ada masalah untuk makan, maksudnya dia nak diet tapi dia sampai satu tahap dia tak tahu nak makan apa, tak tahu nak diet yang macam mana. Siapa sini ada masalah macam tu? Kalau ada masalah macam tu, apa kata kalau mengaku je sekarang. Kita begini kan, nak diet sebenarnya kita bukan nak kurus saja nak diet. Sometimes kalau katakan orang tu memang dah kurus dah, tapi dia ada perut dia buncit sikit, so dia pun perlu diet juga. Bukannya orang yang nak kurus je nak diet, ataupun orang yang nak slim je nak diet. Orang yang ada masalah, semua orang yang ada masalah, ataupun semua orang yang ada tak suka dengan the way they look, and pun perlu sangat-sangat sebenarnya untuk dia diet. Macam mana cara diet dia, dia mungkin pun tak faham macam mana cara nak diet. So that's why it's really important sebenarnya untuk kita find out dan kita tahu macam mana caranya untuk pilih makanan yang betul. Saya ajar tentang macam mana cara nak makan yang betul di dalam online class yang saya nak anjurkan. Siapa yang berminat boleh PM saya sekarang. Saya akan bagi promo dalam tempoh waktu live ni berlangsung. Boleh message saya, boleh inbox saya, dan saya akan bagi satu harga yang baik semua. Kelas ni saya akan anjurkan dalam Zoom conference call. Zoom conference call tu maksudnya apa? Maksudnya macam satu apps ni, yang mana apps ni akan membuatkan kita semua boleh berada dekat rumah masing-masing tanpa perlu datang ke kelas physically. Saya akan
saya akan ajar menggunakan Zoom call ni. Kenapa saya pilih Zoom call bukan dekat secara Facebook Live ni? Because of saya boleh share screen. Saya boleh share screen, itu je sebab dia. Bila saya share screen, yang jadi best adalah saya dapat tunjukkan dekat korang macam mana saya kira dan macam mana caranya untuk saya pastikan semua orang akan dapat apa yang dia nak dapat lah. Itu point dia. Itu saya punya apa yang saya nak cuba lakukan dalam tempoh masa yang terdekat ni. So if anyone interested untuk join kelas ni, sebab saya rasa itu sangat-sangat important. Siapa sini ada masalah tak tahu nak makan apa, nak diet ataupun bila dah makan tu boleh tak makan ni sebenarnya, kalau dah termakan ekstra tu macam mana caranya untuk recover balik the next day, macam mana caranya untuk kita kira kalori daripada makanan yang kita makan, macam mana caranya untuk kita kira kalori bila kita makan dekat luar, macam mana caranya untuk kita tahu how much kalori yang kita perlukan. Dalam kelas ni saya akan ajar every single thing that you need to know, dan korang boleh bertanya soalan supaya bila habis kelas dalam tempoh sejam setengah tu, korang akan dapat certain clarity dan korang akan really faham sebenar-benarnya apa yang korang patut buat untuk korang dapat turunkan berat badan. Hello Muhammad Rizwan, hello Nelly Jackson, hello Syamirul Kamaruzaman, hello. Okay, itu dari segi progress apa yang saya cuba lakukan dalam tempoh masa terdekat ni, dan insyaAllah kelas ni akan berlangsung apabila kuota ada. Bila dah ada kuota, dan insyaAllah saya akan lakukan. Thank you Harryman for the love, thank you for the likes and love bro, thank you very very much. Okay, apa tu, yes, sebenarnya saya suka lah kan, nak suka berinteraksi dengan korang. Sebabkan bagi saya, bila saya dapat berinteraksi dengan korang means saya dapat sesuatu dekat situ. Sama ada do you really need to know pasal apa yang saya nak ajar ni, atau mungkin korang dah ada certain ideas apa sebenarnya korang nak tahu. And bila saya dapat berinteraksi dengan korang, saya akan lebih tahu sebenarnya apa masalah yang saya boleh selesaikan dekat korang. Sebab honestly speaking, saya dah membantu lebih daripada 30 orang dah. Lebih daripada 50 orang dah so far, untuk mereka dapat turunkan berat badan. Mereka semua ada masalah nak turunkan berat badan. Diorang jadi macam jam dan stuck. Macam mana caranya untuk turunkan berat badan ni kan. So ada yang dah berjaya dapat turunkan berat badan, ada yang masih lagi. Terima kasih, thank you for the question. Sekejap lagi saya akan bagi tahu. Hello bro Hamirul. Okay, macam mana tadi chat ni? Okay, tentang macam mana cara nak join kelas. Saya dah lupa apa saya cakap tadi kan. Macam mana caranya nak join kelas? Boleh PM saya akan bagi tahu tentang harga dia, tentang macam mana nak tengok, macam mana nak masuk kelas tu. Dan kelas tu bukan kelas physical, so don't have to worry about attending kalau katakan korang tak ada kat kawasan Kajang atau Selangor ni. Sebab saya cuba nak menjadikan komuniti kita komuniti yang besar, dan kita boleh sama-sama dapat manfaat lah kan. Oh ya, kelas tu akan berlangsung secara online, secara Zoom conference call. So it's really important for you to install Zoom conference call. Apps dia contohnya macam ni saya ada buka tadi dekat sebelum ni saya ada tunjuk. Ini kalau perasan ada satu icon ni macam bentuk kamera ni kan. Untuk kamera ni saya klik sikit bab. So di interface dia korang boleh download sama ada dekat Apple Store ataupun Google Play Store. Dia free punya apps. Register. Nanti sebelum kelas, dalam sejam sebelum kelas saya akan bagi link. Korang just klik dekat link tu, dia akan terus pergi ke Zoom tu, dan pada pukul 8 malam tepat korang akan tengok muka saya dengan semua benda yang ada, semua tools yang perlu korang tahu untuk korang belajar tentang macam mana caranya untuk korang keep track kalori, macam mana caranya untuk korang faham tentang kalori counting ataupun how much kalori yang korang perlukan dan sebagainya.
It's really powerful tools kalau korang belajar benda ni, because tak semua fitness trainer sanggup ajar benda ni, sebabkan dia nak repetitive customer datang. And saya ajar benda ni, well, dia ada komitmen daripada saya, dia ada komitmen daripada korang juga, supaya korang boleh maintain dekat kelas tu for the whole session. It's going to take like 1 hour to 2 hours punya kelas, depending on the question and answer. Kalau katakan korang ada banyak soalan, saya akan cuba jawab, dan saya harap saya akan dapat jawab soalan korang tu dengan penuh jayanya. Dan saya harap by end of the class, apa yang saya boleh expect daripada korang adalah korang boleh tahu sendiri, korang boleh still lagi enjoy makanan. Dan in the end of the day, paling best sekali bila korang dapat turunkan berat badan dan korang boleh still lagi enjoy makanan. You can still enjoy the cakes, you can still enjoy the vanilla shakes, you can still enjoy all the kuih muih, all the nasi lemak, you can enjoy all of that. So ramai orang cakap nak kurus ni korang kena tak payah makan nasi lah, tak payah makan makanan yang berminyak lah, tak payah makan makanan yang bergula lah, semua tu kan. Bagi saya sebenarnya tak salah apa dia cakap tu, tapi sebenarnya ada cara lebih tepat lagi. Sebabkan lain orang, lain cara dia proses makanan kat dalam perut dia kan. So it's not fair untuk samakan semua orang. Kalau katakanlah betul korang tak boleh makan nasi, betul korang tak boleh makan makanan yang berminyak, korang betul tak boleh makan ataupun minum yang bergula, korang tak boleh buat macam-macam, dan apa sebenarnya korang boleh makan? Okay. Kenapa sebenarnya tak boleh nak buat macam-macam? Sebabkan kalau katakan korang betul diet macam tu, korang hanya boleh makan ayam kukus sahaja. Larat ke makan ayam kukus? So macam pelik lah rasa dia kan. Saya pernah makan ayam kukus, saya tabur dengan black pepper dengan garam sikit, rasa macam makan plastik. Tak macam makan plastik macam mana? Macam makan dedak. So bila saya belajar ramai gila cikgu yang ajar saya tentang pemakanan, tentang exercise, tentang workout. Dan cikgu saya bukan calon-calon orang. Saya pilih cikgu di kalangan orang-orang yang betul-betul power dalam bidang dia kan. Alright. So that's why it's really good kalau katakan korang boleh join kelas ni. And saya nak lebih ramai join kelas ni, sebab saya nak orang semua boleh dapat manfaat daripada apa yang saya nak share. Dan saya yakin, saya percaya, saya sanggup potong jari saya depan korang dekat dalam live ni. Kalau katakan by end of the class korang tak dapat something. Soalan dari tu, berat 150 kilo tapi kalau saya diet kenapa tak tahan lama? Okey, saya suka soalan Cik Mia Adli ni, sebabkan ada 2 point dekat sini. Pertama sekali, kalau katakan berat badan 150 kilo untuk turunkan ke 130 kilo, kacang je sebenarnya. Kacang, sesangat kacang, macam kacang putih, beli kat kedai mamak sebelah, kedai mamak tu pula tengok kita nak beli makan tu, kita free je. Macam baik aku tak payah nak turun ke bawah, dia akan hantar je ke rumah kan. Sekacang macam tu lah. Tetapi tahan lama sebabkan saya tahu sebab apa. Sebabkan mesti Encik Mia Yushid Adli ni dengar daripada ramai orang yang bagi tahu tak boleh makan ni, tak boleh makan tu. Last sekali bila kita cuba ikut, kita realise kita tak boleh ikut pun benda tu, sebab itu bukan lifestyle kita. Bukan lifestyle kita untuk tak makan nasi contohnya kan. Ada diet tak makan nasi, tapi bila kita tak makan nasi selama 2 hari, kita rasa macam nak pitam dah. Mungkin ada orang macam tu. Saya pernah jumpa orang macam tu pun sebenarnya di kalangan member saya. Sudahnya dia makan juga nasi, yang berat badan dia naik juga. Berat badan dia sebelum ni 120 kilo, dia dapatlah turun 110 kilo, and now berat badan dia 125 kilo. Macam kau rasa macam mana? Betul tak? So that's why it's really damn important sebenarnya. You need to have someone yang ada proven result untuk bantu. Mungkin bukan saya, mungkin korang kenal someone else yang boleh bantu. Just go with them. Just pilih seorang yang korang rasa macam korang yakin dengan cara diorang, dan macam saya ada juga beberapa result yang saya dah share.
Cuma saya tak dapat nak share kat dalam Facebook page ni sebab Facebook saya buka semalam kot ke kemarin. Saya tak sempat lagi nak upload saya punya result, but result saya dekat dalam Facebook personal saya, Syah AK. Dekat situ saya ada upload gambar-gambar yang saya dah train. Bukan train physical depan-depan yang salah faham. Train dekat kelas macam tu, tapi bukan dalam bentuk kelas lah, lebih pada unofficial. Tapi saya rasa kalau cara unofficial tu, cara dia macam kurang efektif sikit, kurang efektif lah bagi saya kan. So it's the best kalau katakan kita buat satu session yang mana ramai-ramai berkumpul kat situ. Saya ajar, saya tunjuk cara, saya ajar dan macam tu, saya share all the knowledge yang saya ada untuk bantu korang, dan saya boleh jawab soalan-soalan korang kalau ada any question berkenaan dengan session yang saya ajar tu. Kalau katakan korang ada soalan lain juga nak bertanya, we can just ask the question, we can just answer the question during the session. Sebab tu saya tak boleh janjikan sejam ke sejam setengah ke 2 jam ke, sebab dia bergantung kepada how many questions yang korang nak tanya kan. So insyaAllah daripada situ kita akan sama-sama dapat manfaat, dan insyaAllah sama-sama akan dapat realise potensi masing-masing. Siapa dekat sini bila tengok depan cermin dia rasa yakin dengan diri dia? Tak siapa kan. So kalau katakan korang berada dalam keadaan macam tu, korang nakkan certain level of keyakinan diri sendiri, korang nak ada certain level of rasa diri important dalam organisasi korang, PM saya sekarang, saya bagi best price. Sebabkan saya really nak saya nak lebih ramai orang berada dekat dalam kelas ni. Pertama, saya nak orang lebih ramai dia dapat manfaat daripada apa ilmu yang saya nak share ni. Macam saya cakap tadi, tak ramai trainer dekat luar sana berani cerita, tak ramai. Why? Because bila dia ajar je benda ni, dia akan hilang customer. Dia akan hilang, dia takkan dapat repetitive customer dia, sebab dia tahu dah customer dia dah pandai dah boleh tahu dah macam mana caranya untuk track calories, macam mana caranya untuk dia kira calorie perlukan dan sebagainya. So benda tu menjadikan diri dia macam seolah-olah macam baik aku tak payah dah biar aku buat bisnes lain sekarang, biar aku jual nasi lemak sekarang kan, dan sebagainya gitu. So yes, macam mana saya cakap tadi, just PM saya sekarang, PM saya now, sampai sebelum habis tempoh saya buat live ni. Sebab saya akan reply lepas habis saya buat live. Dalam tempoh tu saya akan pastikan korang semua dapat best price dalam apa yang saya nak buat. Dan saya yakin harga dia tak mahal pun sebenarnya. It's just that mana lagi kita punya apa kau cakap, harga kebodohan kita ke, ataupun kita just bayar untuk ilmu, dan lepas tu kita akan capai whatever that we want to achieve dalam fitness ni. Clear tak apa saya cakap? Contohlah, saya bagi example lah. Kalau katakan korang buat bisnes, saya suka bagi contoh ni. Kalau katakan korang buat bisnes tanpa ada ilmu, korang tak belajar pasal marketing, korang tak belajar pasal nak urus bisnes apa semua, dan korang main langgar je satu bisnes ni korang buat, korang dah spend RM100,000 untuk modal bisnes, untuk capital dan sebagainya, untuk bayar gaji staff, untuk bayar itu bayar ini. Tapi disebabkan tak ada ilmu, bisnes tu fail, bisnes tu gagal dan tak dapat nak tarik ramai orang. So what if kalau katakan gunakan RM100,000 capital tu, katakanlah guna RM30,000 capital tu untuk belajar, pergi kelas ke, beli buku ke, bayar mentor yang boleh ajar kita ke dan sebagainya. Balance RM70,000 tu baru buat sebagai capital. Saya kalau katakan saya dalam tu, saya percaya dah itu cara terbaik sekali. Kita takkan lost that 100k tu. Kita mungkin akan lost. Itu kalau kita consider tu sebagai loss dengan cara bayar ilmu tu. Kita bayar ilmu tu bukan loss tu sebenarnya kan, it's a knowledge. Bila kita bayar ilmu dan kita boleh propel lagi jauh. Sama juga apa yang saya nak buat. How many of us mengaku sekarang, siapa kat sini yang berharapkan suplemen untuk kurus? Yang beli pil kurus ke, yang beli kopi kurus ke, yang beli bengkung ke, sapu, minyak sapu, apa tu, pati mustajab kan, benda-benda macam tu ke, minyak panas buka perut ke, supaya
supaya tomorrow morning tu perut tu akan makin kurus ke? Siapa sini yang spend macam-macam duit ke arah situ? Siapa sini mengaku sekarang? So okay, saya tak judge, tapi saya akan macam I'm gonna prove my point sikit dekat situ. Kan? Siapa kat sini yang beli barang-barang tu semua dan korang rasa macam that's the way how it should be done? Bagi saya, kalau katakan spend situ katakanlah RM100 mungkin sampai ke RM200 untuk beli macam-macam perkara, macam-macam benda, and yet tak dapat result, tak dapat pula apa yang kita nak dapat tu. Tak ke sakit hati? Pertama, kita dah lost duit. Kita apa tu? Kita tak dapat result pula tu kan. Mana lagi okey? Mana lagi okey? Okay, tak apa. Apa point saya? Point saya very simple. If you spend for knowledge, insyaAllah you will never regret it. Macam saya pula, saya buat kelas. This kelas tu saya akan pastikan bahawa apa yang korang belajar kat situ, the next day tu korang itu kalau korang ada komitmen betul-betul turunkan berat badan. Tak ramai orang sebenarnya yang saya nampak yang ada komitmen tu. Saya yakin korang yang dah ada dekat sini, korang stay tengok video live saya sampai ke habis, even sampai ke sekarang, korang betul-betul committed untuk capai ke matlamat korang, and korang betul-betul rasa apa yang saya cakap ni kena dengan korang. Apa yang saya cakap ni sebenarnya menjentik hati korang untuk lebih faham, okay, sebenarnya apa yang dia cakap ni adalah boleh membantu, dan saya insya-Allah bukan setakat saya akan support orang. Lepas dah habis kelas tu, insya-Allah saya akan adakan lagi session yang lain, dan korang boleh join that session tu, dan korang boleh belajar on the next part pula. Kalau katakan korang dah dapat dah apa yang korang nak dapat tu. Sebab macam ni, nak turunkan berat badan daripada 150 kilo ke 130 kilo ni tak sama nak turunkan berat badan, tak sama cara dia nak turunkan berat badan daripada 130 kilo ke 100 kilo. Tak sama. Cara dia berbeza. You tak boleh nak expect 150 kilo punya orang buat exercise sama macam orang yang berat dia 70 kilo nak turunkan berat badan ke contoh 60 kilo. Tak sama. Because of intensity level dia kena dipertingkatkan lagi pada orang yang berat 70 kilo tu. Macam saya sendiri, saya berat saya 85 kilo. Saya alhamdulillah tak pernah capai lebih daripada 90 lebih kilo. Cuma hari tu je tak tahu macam mana terlebih pula sampailah ke 91 92 kilo. Tak tahu apa yang saya makan. Tapi lepas, sebabkan saya tahu macam mana caranya permainan ni kan, macam mana caranya untuk saya main dengan kalori, main dengan kalori diri sendiri, kalori yang dibakar dan sebagainya. Saya tahu benda tu semua. Saya dapat turunkan berat badan dalam tempoh sebulan lebih je 5 kilo, dan saya punya muscle definition lebih jelas, strength saya lebih kuat. Saya dia bagi tahu pada coach saya, dan lepas saya dah follow diet macam ni, saya dah boleh lift, buat deadlift 130 kilo, buat squat 120 kilo, bench press, pecah record 100 kilo dan sebagainya. Bukan nak kata nak belagak, nak tunjuk hero, tak. Tapi this is what diet yang saya ajar ni boleh membantu korang capai ke matlamat korang. Mungkin korang tak perlulah orang yang macam sesetengah orang drive dia berbeza sikit. Drive dia mungkin bukannya nak turunkan berat badan ataupun nak jadi powerlifter, nak angkat beratus-ratus kilo tu. Mungkin tu bukan korang punya goal. Saya yakin korang punya goal lebih kepada sihat, nak nampak lebih okey, nak nampak lebih berkeyakinan kan, nak nampak lebih berkeyakinan pada diri sendiri. Bila berada dekat luar sana tu, korang lebih rasa yakin dan tak rasa macam inferior dengan orang-orang dekat luar sana. Maksud saya macam ni, contohlah kalau katakan korang pergi interview, macam saya cakap tadi, nak pergi interview,
benda pertama sekali interviewer tu akan tengok memang bukan CV pun, tengok gambar dulu. Saya dulu pernah bekerja saya interview ramai gila orang. Benda pertama saya tengok adalah gambar dulu. Sebab gambar tu adalah represent siapa yang saya akan bersemuka dengan dia on daily basis. Kalau tengok muka dia pun aku dah menyampah. Tengok CV dia pula lagi double menyampah. So CV dia saya tolak ke tepi. Bagi batch yang last batch, next batch ni, kalau kata siapa dah nak tengok kan. So saya akan tengok gambar, itu satu pertama. Dan saya akan tengok CV dia pula, content dia punya CV tu. Kalau content CV dia menarik dan dalam CV dia tu ada experience saya nak, dan baru saya akan panggil dia datang interview dengan saya. Bukan video, bukannya call interview tau, tapi interview. Daripada situ saya akan tengok dia pula. Saya akan ini macam mana bentuk badan dia. Memang nampak macam tak betul, tapi this is how we look. Kita nampak benda pertama sekali bukannya CV dia, bukannya experience dia, tapi kita nampak orang tu daripada physical outlook dia. Physical outlook dia kita nampak dulu. Kita akan nampak dia sama ada, kalau perempuan sama ada cantik ke tak cantik ke, sama ada dia berfashion ke tak berfashion ke. Mungkin sesetengah benda tak really important. Macam dalam engineering tak permelukan pun someone yang seksi kerja dengan situ, bukannya dia akan deal dengan customer pun. Tapi itu adalah orang secara tak sengajanya dia akan buat macam tu. Orang secara tak sengajanya macam tu. Macam orang yang ada masalah berat badan ni, I'm really sorry if I have to say this, bila dia ada masalah berat badan, benda pertama sekali orang akan tengok, akan question, ataupun orang akan fikir adalah Mamat ni ataupun Minah ni mesti jenis pemalas, mesti jenis yang suka makan saja and tak banyak exercise, tak banyak bergerak. So dia juga jenis yang macam tak boleh nak coordinate diri dia sendiri, tak boleh nak manage time diri dia sendiri untuk buat yang lebih baik daripada benda-benda lain selain daripada untuk diri dia sendiri. Mesti sebenarnya kalau saya bagi dia kerja, mesti dia tak boleh nak manage kerja dia juga. Faham tak maksud dia? Dan si komitmen dia tak dapat nak jaga diri dia sendiri, macam mana aku nak yakin dia boleh bagi komitmen pada kerja yang aku nak bagi dekat dia? Adakah worth it untuk aku invest pada dia setiap bulan untuk bayar gaji dia, kalau nanti dia tak dapat nak buat kerja? Faham tak? Itu adalah mentality seorang yang interview orang. Itu apa saya punya mentality pun dulu. Saya bukan nak cari orang yang badan sadar ke, ataupun berbadan kurus kering ke, tidak. Tapi apa yang saya nak adalah something yang sekurang-kurangnya orang tu bila kita tengok dia tu, kita tahu dia boleh buat kerja. Kita tahu dia boleh buat something extra, bukannya just nak merengek kan dan sebagainya. So faham tak maksud saya? Kalau faham boleh tak macam tunjuk like sikit ke apa ke kan, baru saya tahu korang you are following apa yang saya cakap kan. So itulah saya punya point sekarang. Sebab tu korang agree tak apa saya cakap ni sebenarnya? Agree tak? Kalau tak agree, bagilah tahu tak agree. Saya tahu salah ni aku cakap ni sebenarnya, mungkin ada lain benda yang betul. Alright, so sama yang saya cuba nak sampaikan kat sini, saya nak pastikan yang orang yang berada dekat dalam kelas saya ni, saya boleh bantu dia untuk turunkan berat badan, bukan boleh untuk turunkan berat badan sahajalah, tapi supaya dia boleh nampak diri dia lebih berkeyakinan di dalam apa yang dia nak buat. Tu dia. Clear tak apa saya cakap? Itu yang pertama. So dalam kelas yang saya nak ajar tu, saya akan ajar tentang macam mana kita nak tahu how much calorie yang kita perlukan sebenar-benarnya. Sebab bila kita tengok kat internet, mungkin tak sama pun dengan apa yang kita patut makan. Simply because of
banyak aspek. Mungkin kita sendiri tak tahu sebenarnya how much calorie, ataupun kita tak bagi tahu detail sebenar-benarnya yang kita tengok. Point dia macam kita nak pastikan bila kita key in data tu, kita key in data tu dengan lebih tepat, lebih betul sekali kan. Yang keduanya sekali adalah kita nak juga pastikan bahawa kita tahu how much calorie yang kita makan. Tak kisahlah kita makan yang kita masak ke, ataupun yang kita beli kat 7-Eleven ke, Speedmart ke, ataupun yang kita makan restoran dekat luar sana. Kan? Siapa sini yang tahu apa yang dia nak makan dekat luar sana? Bagi tahu kat saya. Kan? So point dia kat sini adalah, do you know apa yang korang makan tu sebenarnya boleh menjadikan korang ni lebih gemuk lagi. Kalau korang nak tahu, kalau katakan korang makan kat kedai mamak, kuah lebih lagi kan, kalori dia berganda-ganda, bertingkat-tingkat. So kita confuse, kenapa sebenarnya apa yang aku makan ni tak kurus-kurus walaupun aku makan sikit. Confuse sebabkan kita rasa macam apa yang kita buat ni dah betul dah, tapi sebenarnya salah. Itulah kesilapan ramai orang sebabkan dia tak faham konsep kalori. Ramai orang salahkan banyak benda. Contohnya macam salahkan family, salahkan keturunan, salahkan saka dia tak makan makanan yang dia makan dan sebagainya kan. So apa yang saya cuba nak sampaikan kat sini adalah supaya kita faham dan kita realise kan, kita faham dan kita realise yang mana kita makan adalah something yang betul-betul berdasarkan keperluan kita. Berdasarkan keperluan boleh membantu saya untuk capai ke matlamat yang saya nak. Saya nak ada six pack, saya nak masa saya besar dan sebagainya, benda-benda macam tu. So saya takkan dapat benda tu semua kalau saya makan secara membabi buta. Takkan dapat. Simply because of salahkan nasi. Ya, salahkan nasi pula. Nasi tu tak bersalah kot. Nasi tu tak boleh nak choose sama ada dia boleh hidup ke tidak, dia boleh membesar ke tidak, tiba-tiba kita salahkan dia. So it's not fair kan. Kita salahkan nasi, kita salahkan macam-macam benda. Even kita salahkan anak, kita salahkan bini kita, salahkan mak kita sampai tahap macam tu sebabkan masakan yang sedap sangat. Itu sampai satu tahap yang saya rasa macam aduh, menyampah pula aku dengar macam tu kan. Stop salahkan orang. Decision tu dekat tangan kita, kita nak makan atau tak nak makan. Dan saya nak ajar juga dan dalam kelas tu macam mana caranya untuk kita bila kita makan dekat luar ataupun bila kita pergi kat rumah saudara mara apa semua, kita dalam diet ni, kita still lagi boleh makan, kita still lagi boleh enjoy makanan tanpa menyakiti orang. Contohlah kalau katakan saya faham setengah orang ada family member, ada isteri, ada mak mertua dia dan sebagainya kan. Dia pergi rumah mertua dia, mak mertua dia dah nasi, makanlah. Takkan kau nak jawab kau diet? Agak sikit kan. So apa yang saya ajar adalah something yang dia makan ataupun kalau dia tak boleh makan pun because of whatever reason, maybe because diet dia terlalu strict sangat yang sebabkan atas pilihan dia sendiri juga, dia boleh cakap sorry, macam mana nak refuse kita punya mak bapak mertua tu supaya dia orang tak terasa sebab punya goal adalah untuk diet. Itu saya sampai satu tahap yang saya nak ajar sebenarnya. Sebab saya tahu benda tu adalah something yang betul-betul kita semua perlukan. That's why saya nak adakan satu kelas ni. Kelas ni really could help people. Really, insyaAllah, I will guarantee boleh bantu ramai orang untuk turunkan berat badan tanpa rasa bersalah langsung kalau dia makan benda-benda yang dia katanya tak boleh makan. Faham tak maksud saya? Saya nak bantu ni. Saya nak bantu kepada orang yang kat sini yang tengah tengok live video saya yang 8,000 lebih orang ni. Supaya sekiranya kalau katakan korang nak tahu lebih lanjut tentang pemakanan, boleh message saya sekarang untuk bagi tahu detail kepada saya, untuk saya tahu how many people yang akan join kelas saya secara online, dan saya akan ajar
macam mana caranya untuk jaga makan. Topik dia simple, topik bodoh-bodoh je, tapi tak ramai orang boleh commit. Kenapa? Sebab there are too many ideas dekat luar sana, terlalu banyak sangat sampai sendiri pun tak tahu nak follow mana satu. Last sekali sebabkan kita dengar banyak sangat, kita dah tak dapat nak langsung dah, which is macam kalau you tak boleh nak follow langsung, bermaksud apa? Adalah tu benda yang tak kena. Ada tak bagi tahu diet jangan makan nasi? Pernah dengar tak diet tak makan nasi? Wujud diet tak makan nasi tu. Wujud. Tapi siapa yang dapat komit dengan tak makan nasi tu? Saya pernah try tak makan nasi sebulan. Dapat turun 5 kilo. Like for what? Kita dibesarkan dengan keadaan yang dah makan nasi daripada kecil lagi. Tiba-tiba kita tak nak makan nasi sebabkan diri sendiri dah makan terlalu banyak. So, point saya kat sini adalah kalau saya dapat turunkan berat badan, tak makan nasi selama sebulan tu sebanyak 5 kilo, dan saya pun ada diet juga yang saya dah sendiri try. Saya makan nasi, saya makan macam-macam benda, saya still boleh turun berat badan sebanyak 5 kilo juga. Korang rasa mana lagi best? Tak makan nasi langsung ke? Ataupun korang rasa macam makan macam-macam benda tapi korang boleh turunkan berat badan? Saya tak jual produk, saya tak jual pil kurus, saya tak jual kopi kurus, apa benda semua tu, jangan salah faham. Saya tak jual ke saya tak condone benda-benda macam tu. Saya lebih prefer something yang lebih sustainable, something yang lebih yang boleh di follow, yang doable. Sustainable dan doable, dua-dua benda tu. Sebab ramai orang yang saya tengok berharapkan pada pil kurus lah, pada krim kurus lah, kopi kurus, teh kurus, sabun kurus, apa benda semua kurus. Tapi bila dia stop benda tu, dia akan naik balik berat badan dia. Pernah saya jumpa, saya pernah cerita dekat dalam live sebelum ni pasal arwah mak saya. Dia pun harapkan satu minuman kurus ni daripada salah satu daripada brand keluaran orang Malaysia. Bila dia makan, bila dia minum tu sebenarnya dia jadi macam dia sakit. Dia minum tu dia sakit dan seterusnya dia jatuh sakit 17 tahun lepas tu dia meninggal dunia. Macam tak sedih ke jadi saya masa tu? Thank you Aisyah Humaira. Hello. So apa yang saya cuba sampaikan kat sini adalah simple. Saya nak pastikan korang semua enjoy your food, dan di samping itu korang still lagi boleh turunkan berat badan. How's that sound? Saya tak bagi tahu benda ni benda yang nonsense. Saya bagi tahu pada something yang saya pernah buat sendiri juga, dan saya yakin dan saya percaya bahawasanya cara yang saya buat tu really akan membantu korang. So I really urge you untuk join kelas saya dalam masa terdekat ni. Hello Aisyah Humaira, apa khabar? Thank you for the love, thank you for the likes. Alright, yes. Apa yang saya cuba nak harapkan daripada apa yang korang boleh harapkan kat kelas yang saya nak ajar ni, pertama sekali is korang able to understand yourself. Korang boleh tahu how much calorie sebenar-benarnya yang korang perlukan. Hello Aisyah Humaira, apa khabar? Hai. Okay, Hello. Okay, apa yang dalam kelas yang saya nak ajar ni adalah something. Bila start? Okay, good question. Saya akan start tentatively hari Khamis ni. InsyaAllah hari Khamis ni kita akan buat kelas hari Khamis melalui platform Zoom. Saya rasa Puan Aisyah Humairah akan tahulah tentang Zoom ni macam mana sebenarnya dia kan. Sebab kita sebagai someone yang belajar tentang business ni semua, kita akan banyak belajar di platform Zoom. So itu yang saya cuba nak terapkan juga di dalam kelas ni. Saya nak menjadikan kelas ni supaya kita semua dapat realize one thing for sure. Bermaksud itu macam mana? Kita dapat tahu how much calorie yang kita perlukan. Pertama, calorie tu apa? Kalau orang tak tahu apa tu calorie bro, apa tu calorie bang, apa tu calorie coach. So calorie tu adalah unit tenaga. Tenaga tu dalam bentuk yang macam mana? Tenaga bentuk macam mana? Tenaga tu adalah bentuk contohnya macam kita ada elektrik, dia punya unit tenaga dia sama ada watt ataupun voltage kan. So sama juga macam tenaga badan kita, kalori.
how much tenaga yang kita perlukan dalam sehari. Itu pertama, soalan pertama. Soalan kedua, how much kalori yang kita patut makan pula lepas tu kan. So itu adalah topik yang saya akan cover. Di dalam topik itu juga saya akan ajar macam mana caranya untuk kita track makanan kita. Adakah dengan cara kita tulis pakai paper setiap masa, ataupun kita pakai apps untuk kita keep track how much kalori yang kita dah makan dan yang kita nak makan, how much tu kita boleh makan extra lagi. That's why saya cakap bila masa saya ajar ni, kita akan realise one thing. Kita boleh enjoy makanan sebenarnya. Kita boleh enjoy makanan, dan di samping itu kita boleh turunkan berat badan. That's the best thing about apa yang saya nak ajar ni. Dan saya suka sekali kalau katakan korang boleh confirm participation korang dalam kelas tu dengan inbox saya sekarang. Inbox saya sekarang, saya akan bagi best price untuk siapa yang komen sekarang sebelum saya habis live saya pada malam ni. Saya nak lebih ramai orang dapat manfaat daripada apa yang saya nak share, sebab ramai coach kat luar sana, honestly speaking, ramai coach kat luar sana sebenarnya tak nak ajar pun benda ni. Dia rasa macam kalau aku ajar benda ni, apa akan jadi? Dia akan hilang dia punya customer. Dia akan hilang dia punya apa tu? Dia punya client. Diorang pun perlukan ni lah, sales jugalah daripada klien-klien diorang. Apa yang dia ajar adalah kan, tapi dia tak ajar directly. Dia tak tunjuk, dia sebagai tahu okey apa yang korang boleh makan, apa yang korang tak boleh makan. Dia akan bagi meal plan pula. Meal plan tu adalah something yang kita tak pernah follow pun. Saya pernah engage dengan seorang coach ni. Seorang coach ni daripada kelulusan Australia. Dia adalah celebrity coach juga, saya tak nak sebut nama. Dia bagi saya meal plan. Saya jam bila tengok meal plan tu kan. Kenapa, macam mana cara aku nak makan benda ni kan? Dia bagi tahu saya makan salmon berapa gram, makan nasi berapa gram, makan ayam berapa gram, semua kan. Macam sudah kan. Macam mana caranya aku nak follow benda ni semua kan? Masa tu masih lagi tak faham. Tak faham. So bila tak faham tu, waktu tu bertanya. Bila kita bertanya dia pula, dia tak dapat nak jawab pula kan. So bukan nak kata dia bukan coach yang bagus. Bagi saya, in terms of the certificate and everything, dia lagi banyak lah certificate dia daripada saya. Cumanya result saya adalah proven success, pertama. Kedua, ramai orang dah take advantage daripada apa yang saya dah ajar ni. Dan ketiga sekali, ada banyak smiley faces yang saya dapat di kalangan result yang saya ada, yang suka dengan the way yang saya ajar. Saya share apa yang saya ajar ni adalah simple. Bila korang masuk ke kelas dalam keadaan korang semua confused, bila korang keluar daripada kelas, korang dah hilang dah banyak confusion kat situ. Sebab bila kita nak kurus, kadang-kadang kita cakap jangan makan makanan pertama, jangan makan nasi, jangan makan karbohidrat, jangan minum air manis, jangan itu, jangan ini, sampailah semua benda pun jangan. Sudahnya orang yang nak kurus ni lost. Dia rasa macam better aku puasa je. Macam tu sekali dia punya fikir kan. So kita bukan nak kata macam jangan makan, tapi saya tahu the way yang saya ajar ni adalah makan boleh kurus. Saya ajar ni bukannya ajar makan untuk makan suplemen kurus ke apa, tak. Saya tak jual benda tu semua, sebab saya tak condone dan saya kurang percaya kepada benda-benda tu semua. Sebab saya dah beritahu tadi tentang arwah mak saya, dia terlalu dia over reliant sangat kepada benda-benda nak kurus ni. Sudahnya dia jatuh sakit 17 tahun lepas tu, dia sengsara, kesakitan because of dia punya saraf dia ada masalah sikit once dia terjatuh sekali tu, dan dia meninggal tahun 2017. So saya macam tak nak benda ni berlaku pada korang, pada adik-beradik korang, pada family korang, pada ibu korang. Sebab saya tahu nak makan ni senang, tapi nak tahu makan apa tu lagi senang. Yang penting sekali korang tahu apa nak makan je. Daripada situ saya yakin korang boleh aktiviti korang nak makan apa. Korang bukan kena makan carefully. Ramai orang salah faham. Kita kena makan secara hati-hati. Tak. Sebenarnya kita kena makan secara mindfully.
secara beringat-ingat. Kita kena makan secara beringat-ingat. Contohlah kan, saya tak ada makanan kat sini, saya tunjuk ni je lah kan. Ini adalah santan kelapa. Kita gunakan santan kelapa ni untuk masak masakan, contohnya macam masak kari, masak apa lagi kan. Tahu tak, kita main tuang je benda ni tanpa tahu how much calorie yang kita makan kat sini. Dekat sini disebut, kalau kita tuang ni 200 ml bersamaan dengan 414 kalori. 414 kalori tu bersamaan dengan satu pinggan nasi dah. Ini je satu pinggan nasi. Korang tahu tak? Contoh lah kan, begitulah maksud saya. Kalau katakan kita habiskan santan ni, kita tuang dekat kuah kita kan, kita tuang dekat kita punya masakan, dan kita habiskan tu pula dengan kuah banjir berminyak pula tu, ini je dah macam sepinggan nasi. Kita makan, saat kita makan nasi dengan berkuah banyak tu, dah macam makan 2 pinggan nasi dah. 2 pinggan nasi dah kita makan. Kita tak sedar. Lepas tu kita fikir, kenapa aku tak naik berat badan Kenapa aku naik berat badan Padahal aku makan sikit. Padahal aku makan sikit. Padahal dia makan sikit lah. Itulah sebenar-benarnya yang menjadikan diri dia gemuk. I'm sorry to say this, but this is the truth. This is the truth. I tak suka cakap pasal benda ni, tapi itulah sebenarnya yang berlaku di kalangan orang-orang yang rasa diri dia tak ada masalah. Kan? So, apa yang saya nak sekarang ni dalam kelas saya tu, korang just take note. Korang dah install dah Zoom call tu, dan saya suggest korang install MyFitnessPal, because apps tu membantu dari segi membantu dari segi food tracking. Saya akan guide korang macam mana caranya nak guna MyFitnessPal tu, dengan masukkan data korang, umur lah, berat sekarang dan sebagainya. Dan dari situ kita akan buat calculation. Setiap orang akan dapat korang punya calculation masing-masing. Saya ada calculator saya sendiri. Saya dah test pada ramai orang, dan orang tu betul-betul berjaya untuk dapat mengetahui how much calorie yang dia perlukan. Dan saya yakin if gunakan saya punya calculator tu, yang saya develop sendiri, calculator tu, dia betul-betul akan mengenali diri kita, how much sebenarnya kalori yang kita perlu makan, nombor satu. Kedua, how much kalori yang kita patut bakar dalam sehari. So itu yang saya cuba akan buat. Apa yang saya nak buat dalam kelas saya itu, saya nak memastikan bahawasanya setiap orang akan dapat tempat dekat situ. Saya tak nak ramai-ramai pun. Saya nak paling kurang pun 10 orang ke 15 orang ke kan. Sebab saya nak semua orang dapat experience masing-masing. Semua orang akan dapat bertanya soalan if they have any questions to ask. Kalau saya buat dalam 400 ke 500 orang, InsyaAllah lah saya pun tak terlayan kalau ada 500 soalan serentak keluar kepada saya kan. So saya nak buat dalam 10 ke 15 orang tu dah kira cantik dah untuk join kelas saya ni. Dan kalau boleh, message saya sekarang, inbox saya sekarang, bagi tahu participation, sama ada korang betul-betul interested atau tak dengan kelas yang saya nak ajar ni. Kelas yang nak ajar ni adalah berkenaan dengan kelas kelas nutrition untuk kurus. Saya yakin dengan kelas ini boleh membantu korang. Why? Sebabkan untuk capai any of your fitness goal, tak kisahlah sama ada nak sadar ke, nak kurus ke, daripada perut buncit nak flat ke dan sebagainya, it's all about your nutrition. 70% daripada kejayaan seseorang atlet tu adalah berdasarkan apa yang dia makan. 20% daripada apa yang dia workout, apa yang dia exercise. 10% tu adalah rest dia, waktu tidur dia, hormon dia, stress management dia dan sebagainya. Benda tu adalah key dalam anyone untuk capai fitness goal dia. Saya faham korang semua tak nak jadi atlet pun. Saya faham. And saya pun bukan nak jadi atlet. Saya just nak look good about myself. Bila saya tengok depan cermin, saya happy. Even though sekarang ni saya tak happy lagi tengok diri saya dekat depan cermin, sebab ada banyak lagi benda yang saya nak buat. Banyak lagi benda yang saya kena progress.
dan saya perlu sabar, dan saya perlu keep on applying knowledge yang saya nak. Saya yakin if saya boleh buat, saya yakin gila babi punya korang pun boleh buat. I'm sorry I have to use that word, because I want to stress this out supaya korang semua boleh realise dan korang boleh faham that you can do it. Kalau katakan korang betul-betul committed, betul boleh letakkan komitmen korang untuk belajar dan mengetahui apa yang saya nak buat ni kan. Okay. Again, saya tengah buat live ni. Message saya sekarang, saya dapat ada beberapa orang yang dah message dah. Saya akan reply message korang nanti berkenaan dengan yang kelas nutrition class ni. Alright. Sekiranya keep on coming, because saya akan reply satu persatu setiap daripada korang punya message dan PM ni. Saya akan pastikan korang semua dapat sesuatu daripada saya. Saya nak pastikan juga korang akan dapat sesuatu daripada saya, dan korang akan dapat faham bahawasanya apa yang korang makan tu sebenarnya pun boleh kurus. Bukannya tak makan nasi, bukannya tak makan makanan minyak dan sebagainya. Melainkan of course kalau korang katakan korang ada penyakit kencing manis ke dan sebagainya, dan masalah dengan insulin lah, masalah dengan tak boleh minum, tak boleh makan karbohidrat ke apa semua, dan itu susah sikit saya nak bantu. Itu different class, different topic, someone else yang boleh ajarkan dan saya boleh panggil dia nanti. Tapi saya nak ajak orang yang tak ada masalah kesihatan yang terlalu kritikal sangat, especially kalau setakat ada darah tinggi ke, hypertension ke, itu okey lagi, saya boleh bantu. Tapi bila start ada kencing manis ke apa semua, susah sikit sebabkan cara dia berbeza sikit approach dia. Saya tak boleh pakai cara yang sama sekarang, tak boleh pakai calculator yang sama. So again, dalam kelas tu saya akan ajar pertama sekali to know berapa sebenarnya kalori yang kita perlukan, pertama. Kedua, macam mana caranya untuk kita track makanan kita. Ketiga, kita akan ajar juga what if kalau katakan hari ni kita dah track, lepas tu tiba-tiba rasa macam kita pergi keluar weekend tu, kita pergi berjalan dan kita termakan banyak benda pula. Dan yang topik ketiga ni, macam mana caranya untuk recover kalau kita termakan banyak pada hari tu. Keempat, kita akan ajar macam mana caranya untuk kita buat optimization. Optimization tu maksudnya macam bila kita dah apply satu-satu, kita dah adopt salah satu daripada kalori yang kita patut makan, kita boleh optimize dia berdasarkan apa yang kita lihat pada diri kita sendiri. Maksud saya macam bila kita optimize tu, maksudnya macam kita akan nampak sebenarnya apa yang aku buat ni menjadi tak, ataupun dia pasti akan menjadi, cumanya menjadi tu macam mana. Adakah korang happy dengan kejadian dia, ataupun adakah korang rasa macam ada banyak lagi benda yang perlu dibuat. So dalam tempoh sebulan ataupun dalam tempoh seminggu, dalam apa yang korang apply secara konsisten, hari-hari korang track makanan tu, saya dapat yakin korang akan dapat turunkan sekurang-kurangnya setengah kilo. Itu betul-betul committed. And then bila korang bagi sikit masa, sebabkan minggu kedua tu kita boleh buat, InsyaAllah korang akan boleh turun pula dalam 1 kilo ke 2 kilo, dan mungkin boleh turun lebih lagi sepanjang bulan tu, dengan cara korang enjoy makanan dan dengan cara korang boleh track makanan secara konsisten hari-hari. Korang dapat turunkan berat badan. Saya yakin dan percaya dalam sebulan tu korang dah boleh turun berat badan sampai 5 kilo at least. Itu berdasarkan klien saya yang saya ajar diorang dengan cara yang sama, cuma berbeza sikit je. So kalau katakan korang interested, this apply bukan sahaja pada orang yang gemuk, tapi dia apply juga pada orang yang mungkin rasa diri dia macam tak yakin dengan the way they look depan cermin. Kalau rasa macam bila dia pergi interview ke contohnya, dia rasa macam orang judge dia macam-macam sebagainya kan. So itu yang saya cuba bantu. Saya nak pastikan bahawasanya orang-orang macam ni akan dapat my personal touch dekat situ kan. Saya akan jamin korang akan dapat turun berat badan.
Saya dapat jamin korang akan dapat tentukan body shape korang. Itu yang saya nak, korang akan dapat experience dalam tempoh yang kita berkolaborasi bersama-sama kan. Okay, so far okay ke semua? Senyap je. Suara saya mendayu-dayu kot. Apa yang saya cakap ni macam wow, terlalu sangat. Maybe korang tak kenal saya. Nama saya Syahrudin. Saya adalah seorang fitness coach yang telah membantu lebih daripada 50 orang untuk turunkan berat badan diorang. Kepakaran saya adalah membantu untuk menambahkan keyakinan diri anda, untuk menambahkan rasa keyakinan diri anda dengan cara mempunyai tubuh badan yang cantik, sihat dan mercik. Kepakaran saya adalah membantu orang yang ada masalah rasa kurang yakin, rasa rendah diri disebabkan berat badan dia, dan dengan cara yang saya ajar ni, insyaAllah akan dapat membantu korang mencapai berat badan yang ideal. So saya punya first step, macam saya cakap tadi, saya buat kelas. Sebelum ni saya approach one by one. Saya rasa approach one by one ni ataupun jawab soalan satu persatu ni macam tak efisien. Jadi apa yang saya buat adalah saya buat satu kelas. Sebab satu kelas saya ajar pasal tentang pemakanan sahaja. Pemakanan tentang macam mana caranya untuk dapat badan yang ideal dan dapat berat badan yang baik, untuk kita dapat balik regain semula keyakinan kita yang dah hilang sebelum ni kan. Saya nak kita semua bukan lagi menjadi sebuah negara yang paling obese sekali di Asia Tenggara. InsyaAllah dengan movement kita beramai-ramai ni, kita akan dapat achieve certain degree of level yang mana orang semua tak pandang Malaysia ni bukan sebuah negara yang obese lagi. Apa tu obese kan? Apa tu obese? Orang yang ada masalah berat badan. Cuba, okay, saya nak korang semua berfikir secara neutral sikit. Boleh tak pejam mata sekejap? Kita buat satu benda sikit. Okay. Kita sekarang ni berada kat satu bilik kan? Bilik yang gelap. Bukan bilik lah. Bukan bilik gelap, jangan bilik gelap. Kita berada kat dalam sebuah bilik, yang mana bilik tu ada 3 orang. Ada 3 orang. Orang pertama, dia adalah seorang yang berbadan slim, kurus kering. Itu orang pertama. Orang kedua, dia mempunyai berat badan yang berlebihan, gemuk, orang cakap gemuk. Dan orang ketiga, dia adalah berbadan fit. Berbadan fit tu maksudnya tak adalah sadar tapi fit lah, nampak lah badan dia fit. Tak kisah ada lelaki atau perempuan kan, kita nampak ketiga-tiga. Dan kita sebagai bos, kita nak cari orang yang bekerja dengan kita. Yang kita nak hire diorang bekerja ni adalah orang yang memerlukan physical punya aktiviti, yang perlukan physical demand, yang ada physical demanding sikit, macam angkat barang ke, macam susun barang ke, susun kotak ke, susun stok ke, apa ke. Okay, diorang ketiga-tiga orang ni ada experience yang masing-masing, dan ketiga-tiga orang ni kita dah tengok dah CV dia, dan diorang dah shortlisted untuk kita hire diorang bekerja. Just that kita nak interview diorang lagi kan. Apa perasaan korang bila tengok orang yang kurus kering tu suit tak dengan kerja kita? Apa perasaan korang bila korang tengok pada orang yang badan gemuk tu suit tak dengan kerja kita? Apa pula kita tengok bila kita tengok orang yang berbadan fit tu sesuai tak dengan kerja kita? Nak tak hire dia? Mana satu kita nak hire sebenarnya? Saya dulu pernah bekerja dalam salah sebuah daripada syarikat swasta. Saya diberi mandat untuk pilih staff yang mana yang saya nak. Benda pertama sekali saya tengok adalah muka dia.
dekat CV. Kalau muka dia muka pecah, saya macam berat sikit nak ambil, tak tahu kenapa. Dan saya akan tengok konten CV dia, sama ada CV dia kena tak dengan apa yang saya nak buat. Rata-rata ramai orang sangkut pada konten CV dia. So daripada 100 CV yang saya dapat, saya dah buang 60 lebih. So katakan 60 saya dah buang, saya ada ambil 40 je. Daripada 40 tu pula saya tengok pula mana yang dekat dengan tempat kerja saya, tempat yang saya nak dia base. Kalau dia base dekat, kalau kena base kat Shah Alam, saya kena pastikan dia duduk kat area Shah Alam, Subang, Setia Alam, Puchong ke mana-mana ke kat kawasan sekitar tu, supaya tak ada masalah transportation nak ke office. Saya juga takkan ambil orang yang duduk terlalu jauh sangat, ataupun orang yang tak ada kenderaan, sebab saya tak nak diorang bagi alasan tak ada transport nak ke office. Dan dari situ dah reduce daripada 40 orang kepada 20 orang dah sekarang. Next apa saya buat, saya akan panggil datang interview seorang-seorang. Itu saya nak share ni. Itu yang saya tengah bagi korang imagine sikit. Apakah yang orang yang saya akan pilih. Ada ramai orang kat situ, ramai orang dekat situ. Saya, job scope saya nak bagi kat dia adalah melibatkan stress management, sebabkan dia akan kerja dengan saya untuk bekerja under stress. Sebab kerja dalam telecommunication engineering ni dia memang stress. So saya tak nak orang yang tak boleh nak control stress dia kan, dan sudahnya dia give up dan terus tak nak kerja dengan saya dah. So saya hilang seorang lagi staff saya, which is saya tak nak. To cut it short, sebenarnya saya ambil orang yang badan fit, orang yang exercise. Because why? Because diorang ni akan ada sedikit kekuatan dan sedikit mental juga. Dan saya nampak juga orang yang macam tu lah orang yang lebih rajin, orang yang lebih berdedikasi terhadap kerja diorang. Saya tak ambil orang kurus kering tu sebabkan dia adalah someone yang tak cukup nutrition, ataupun tak cukup something dekat dalam badan ni, yang dia tak makan something. Dan saya tak nak orang yang ada berpenyakit pula nanti sebabkan whatever reason lah. Saya tak nak orang macam tu. Saya tak ambil juga orang yang gemuk tu sebab pertama sekali orang yang gemuk ni, saya tak kata semua, tapi kebanyakan yang saya kenal, orang tu ada masalah dengan dedikasi, ada masalah dengan nak komitmen dia. Dia tak committed. Dia ada juga masalah dengan konsistensi dia. Dia tak dapat nak buat ni. Dia juga masalah dengan kontrol emosi dia. Itu yang saya nampak diorang ni semua ni. Tapi bila orang yang tu berbadan fit tu, dia punya tahap, cara dia berfikir tu lain sikit sebenarnya. Lain sikit. There is a reason kenapa dia dapat badan macam tu. Kenapa dia boleh dapat maintainkan berat badan macam tu. Satu, boleh dapat bentuk badan yang fit. Satu, sebab dia exercise secara konsisten. Dan dia untuk pastikan badan dia tak lost control terhadap bentuk badan dia. So dari situ saya yakin sebagai seorang yang dia orang kerja dengan saya yakin bahawasanya dia boleh kerja dengan saya sebabkan dia ada the requirement. Bukannya saya nak dia ada experience je, tak. Tapi saya nak dia ada certain degree of mentally strength. Ramai ni biasa saya start dulu dengan perbetulkan mindset dia, perbetulkan dia punya motivation dia. Ramai orang tak dapat nak control dia punya, bila dia jumpa sesuatu give up. Contohnya macam bila dah dibagi task untuk dibuat, unfortunately dalam minggu pertama tu dia dah down dulu sebabkan berat badan naik sikit. Dia tak trust the process. Bagi masa sikit, insyaAllah dia akan turun berat badan. That's why saya bagi tahu tadi, dalam minggu pertama tu turun dalam setengah kilo lah, ke sekilo. Tapi minggu kedua, 3 dan keempat dia akan turun berkilo-kilo. Dan saya akan pastikan dalam tempoh sebulan tu 5 kilo dia akan dapat turun. Sebabkan dia ada satu degree dia dalam proses readjustment badan kita. The first week tu dia akan jadi masalah sikit sebabkan badan dia terpaksa adjust banyak benda daripada lifestyle lama ke lifestyle baru. Itu adalah normal.
Saya nak share satu video tapi tak dapat nak share dekat Facebook Live. That's why saya suka share pakai Zoom. Ada satu video ni, dia cerita pasal ada seorang mamat ni, berat badan dia 140 kilo kot. 140 kilo. For some reason tiba-tiba dia terinspired dengan seorang mamat ni dengan berlari. So dia start berlari without any particular reason. So dia berlari. Dia dapat banyak attention daripada ramai orang. Dia tunjuk berat badan dia setiap minggu. Kenapa dia update dia punya berat badan dia setiap minggu? Sebabkan dia nak ramai orang tahu. Dia nak semua orang tahu berat badan dia berapa dan apa plan dia yang dia nak, apa plan dia yang dia nak capai dalam tempoh masa yang terdekat tu. So bila dia announce to the world yang dia dah buat benda ni semua, dia akan nampak sebenarnya akan dapat banyak benda. Dari segi komitmen dia akan betul-betul tertested. Tertested kan, macam mana tu. But that is my point sebenarnya. Semua orang akan stuck pada level mindset dia. Dan saya nak bantu tu susah sikit sebabkan dia melibatkan korang punya drive. Korang punya drive tu maksudnya macam korang punya betul-betul komitmen korang punya mindset korang. Adakah korang benar-benar nak capai benda yang korang nak capai tu? Adakah you walk the talk? Korang walk the talk. Adakah korang seorang yang macam aku nak kurus tapi malas nak buat apa-apa? Ada je orang macam tu. That's why dia ambil jalan mudah, beli pil lah, beli kopi kurus lah, detox tea lah dan sebagainya kan. Tapi once dia stop je, berat badan naik balik. Like what's the point? Biasanya benda yang susah nak dapat tu, benda tu yang akan stay kan kita akan ni dapat. Contohlah kan, siapa dekat sini saya boleh bagi contoh. Macam dulu dia adalah seorang dia belajar, katakanlah belajar pasal graphic design. Contohlah graphic design dia makan masa selama mungkin 3 ke 4 tahun ambil degree ke ambil diploma ke dalam graphic design. Dia bagi tempoh dalam masa 3-4 tahun tu untuk belajar, tapi dia tak dapat kerja di graphic design, tapi dia belajar dulu. Dia belajar 4 ke 5 tahun, once dah ada degree baru dia apply for kerja. Betul tak? Faham tak maksud saya? Dia trust the process dengan cara bila dia belajar, ambil degree dalam graphic design tu, habis dia belajar itu, insya-Allah ada orang akan ambil dia bekerja. Dan itu apa berlaku. Kalau tak kerja dalam graphic design pun mungkin dia akan kerja kat tempat lain. Tapi dia still ambil masa untuk mendapatkan degree dia tu. Degree scroll dia tu kan. Sama juga macam kita. Kita kena trust the process. Tak semua orang ada rasa macam dia perlu berubah dengan konsisten. Tak semua rasa yang dia perlu grow secara konsisten. The only thing yang confirm dekat dalam dunia ni adalah change, perubahan. Perubahan yang akan berlaku every single day. Perubahan tu mungkin dari segi external, ekonomi berubah ke, climate change ke, political change ke, whatever bullshit semua benda tu kan. Termasuk juga dalam badan diri kita sendiri. Badan kita berubah dari semasa ke semasa kalau korang nak tahu. Contohlah kalau katakan korang biasa diet tak makan nasi, at one point korang akan nampak bila korang tak makan nasi sekalipun berat badan tak turun-turun. Benda tu saya pernah nampak, selalu nampak. Itu namanya plateau. Pernah dengar plateau tak? So itulah point dia. Ramai orang salah faham tentang konsep diet. Dan itu yang saya akan pecahkan mentaliti kat situ dalam kelas diet kelas nutrition yang saya nak ajar lusa ni. So again, kalau katakan korang berminat, korang boleh PM saya sekarang PM saya, sebab saya akan bagi best price.
best price, saya akan buat online coaching. Saya ulang balik apa yang saya nak ajar. Pertama sekali saya nak ajar how much sebenarnya, berapakah sebenarnya kalori yang kita perlukan seharian. Buat satu per satu saya akan buat kat situ. Bila dia buat satu per satu kat situ, dia dah dapat clarity dah how much sebenarnya makanan ataupun kalori yang dia patut makan. Adakah apa yang dia makan tu melebihi daripada apa yang dia makan hari-hari, apa yang dia sepatutnya makan hari-hari. Kalau katakan dia makan, dia kena makan 2,000 kalori, tapi secara tak sedar dia dah makan 5,000 kalori. Padahal 5,000 kalori tu mungkin makanan tu makanan tak mengenyangkan pun. So that's why dia cakap aku tak makan banyak pun, tapi dia naik berat badan dia berkali ganda. Dan dia salahkan siapa? Dia salahkan orang sekeliling dia. Dia tak salahkan diri dia dulu. Dia kena tahu, dia kena faham dulu sebenarnya. Bukannya keep on blaming people. Sebab nak blame orang tu paling senang punya kerja, kan? Nak blame orang tu kerja yang paling mudah sekali. Yang susah adalah tengok diri kita, reflect pada diri kita. Adakah we know enough? Adakah we know enough? Itulah point dia. Saya really hope that you guys get something out of what I say. Saya appreciate pada orang yang bertanya, saya appreciate pada orang yang komen dan sebagainya. Yes, saya really hope that we can again keep in touch bersama-sama. Saya buat live ni setiap hari jam 10 malam. 10 malam hari-hari saya buat. Hari ni saya buat 2 kali live. Satu pukul 10 malam, satu lagi pukul 10.30 malam. Sebabkan kenapa saya buat 2 kali tu, sebabkan saya tak dapat jumpa satu setting tu nak buat watch live. So saya confused why. So itulah dianya konten saya hari ni. Ada banyak lagi benda saya akan share dekat dalam kelas tu. Saya really hope that I can see you guys kat situ, dan kita sama-sama akan memberi manfaat kepada ramai orang lagi. Malaysia adalah sebuah negara, kalau korang nak tahu, Malaysia adalah sebuah negara yang paling obese sekali kat Asia Tenggara. Dan maybe kita dalam group ni, dalam community ni, salah seorang daripada orang yang obese tu. Dalam statistik mengatakan 47.something%, 47.5% kot rakyat Malaysia adults yang gemuk, yang obese. So kita nak ubah tu. Saya nak ubah tu supaya kita lebih sihat, lebih sihat lah, untuk kurus sihat dan kurus sihat cepat. Saya buat satu Facebook group nak kurus sihat cepat dengan harapan that kita dapat kumpul semua orang kat situ, yang saya akan share tips tu hari-hari. Tapi saya rasa sharing tips tu tak really membantu sebenarnya, sebabkan just a tips. Berapa sangat lah saya boleh share kan dekat dalam tu. Apa yang saya boleh buat adalah saya nak pastikan ramai lagi orang boleh buat dengan ramai orang boleh faham tentang konsep nutrition ni, dengan cara apa? Dengan cara adakan kelas. Dan mengadakan kelas tu, insya-Allah people will find out that benda ni sangat-sangat mudah untuk di follow. Dan itu yang saya nak sebenarnya. Sebab saya tahu kita still lagi boleh enjoy makanan, dan kita still lagi boleh turunkan berat badan. Orang salahkan saka lah, orang salahkan keturunan lah, tapi sebenarnya apa yang dia kena faham ialah sebenarnya dia kena realize benda tu adalah berkait rapat dengan kalori. Something yang saya nak ajar pada hari Khamis ni. So if you are interested, boleh PM saya sekarang, komen dekat dalam live ni ke yang dia nak, dan saya akan pastikan kesemuanya akan mendapat manfaat daripada apa yang saya nak share. Dan insya-Allah lagi sebulan lagi korang akan nampak result dia. Alright, I think that's all for now. Thank you for watching. I really hope you have a nice evening.